Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nursuria binti Abdul Karim serta penonton yang dikasihi sekalian. Kami telah memilih baju kurung sebagai bahan seni tradisional yang terdapat di dalam budaya kita dan menjadi tajuk kepada tugasan kami di dalam kursus ini. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Baju kurung merupakan pakaian tradisional yang sering dipakai oleh wanita masyarakat Melayu. Kebiasaannya, baju kurung diperbuat daripada kain sutera, batik, linen, satin dan juga organza. Secara umum, terdapat dua jenis baju kurung, iaitu baju kurung Teluk Belanga dan juga baju kurung Cekak Musang. Terdapat pelbagai rekaan corak geometri pada rekaan baju kurung. Meskipun rekaan baju kurung berubah mengikut arus kontemporari, rekaan baju kurung masih lagi mengekalkan ciri-ciri tradisional kemelayuan. Sering kali dilihat wanita Melayu memakai pakaian baju kurung. Meskipun berstatus pakaian tradisional, pemakaian baju kurung tidak terhad pada majlis formal dan juga tidak formal. Rekaan baju kurung yang elegan, estetik dan juga menyelahkan keayuan Melayu menjadikan pakaian baju kurung sering dipilih sebagai pemakaian untuk setiap hari. Antara pengaruh baju kurung yang dapat dilihat adalah pada rekaan pakaian uniform pelajar di sekolah. Meskipun terdapat perubahan pada rekaan baju kurung, perubahan rekaan-rekaan tersebut menjadikan baju kurung menjadi pilihan setiap masa. Asal-usul baju kurung dikaitkan seawal Kesultanan Melayu Melaka lagi, di mana Sultan Mansur Shah melarang wanita-wanita Melayu daripada mengenakan pakaian bergemban dan juga pakaian yang tidak menutup aurat. Beberapa tahun kemudian, Temenggung Hasan menambah lagi penambahbaikan pada etika pemakaian masyarakat Melayu setelah beliau mendapat inspirasi daripada pedagang Arab yang memakai jubah sewaktu datang berdagang di Melaka. Dan daripada inilah baju kurung mendapat namanya, kerana kurung itu bermaksud berjaya menutup aurat masyarakat Melayu. Pada penghujung abad ke-19, baju kurung dipopularkan oleh Sultan Abu Bakar, iaitu bapa Johor moden. Sultan Abu Bakar ingin membuat perubahan kepada baju kurung untuk membezakan antara baju kurung dan juga pakaian tradisional masyarakat Melayu yang lain. Antara aspek yang diketengahkan oleh beliau adalah memastikan baju kurung mematuhi peraturan agama dan juga beliau ingin meninggikan lagi nilai estetika pada baju kurung. Maka terhasillah baju kurung Teluk Belanga yang mana popular sehingga kini. Selain itu, terdapat juga baju kurung Cekak Musang yang mana seakan-akan baju kurung Teluk Belanga tetapi mempunyai kolder. Dan juga terdapat juga baju kurung Melaka yang dihiasi layang sibar dan juga labuci. Terdapat juga baju kurung Kedah yang mana mendapat pengaruh fashion daripada selatan Thailand. Dan akhir sekali terdapat juga baju kurung Riau Pahang yang mana dipengaruhi oleh pertalian sejarah antara Pahang dan juga Riau. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai 1.3 iaitu kegunaan dan fungsi baju kurung. Baju kurung digunakan untuk menghadiri majlis perkahwinan. Secara amnya, keseluruhan kaum wanita di Malaysia memakai baju kurung sebagai baju rasmi. Baju kurung juga menjadi pakaian rasmi pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang ketiga adalah baju kurung sebagai pakaian pelengkap perkahwinan. Yang keempat adalah dipakai ketika majlis kesyukuran atau majlis agama. Ini untuk menjaga adab ketika di tempat umum. Dan yang terakhir adalah dipakai ketika menghadiri upacara pengebumian. Ini adalah untuk menghormati keluarga dan si mati serta menjaga adab ketika berada di tempat yang suram. Seterusnya adalah 1.4 saiz baju kurung. Baju kurung mempunyai pelbagai bentuk dan saiz dari XS kepada SSL. Di sini saya sediakan jadual saiz baju kurung daripada XS ke SSL. Raja 1.5.1 dan Raja 1.5.2 menunjukkan gambar rajah baju kurung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah bin Zamri akan membentangkan bahagian B bagi tugasan ini. Okey, saya akan teruskan dengan soalan B yang pertama, di mana saya akan menyatakan setiap bentuk geometri yang ada pada baju kurung yang dipilih. Bentuk geometri yang pertama adalah trapezoid. Bentuk yang kedua adalah trapezoid sama kaki. Bentuk yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Bentuk yang keempat adalah segi empat tepat. Dan bentuk yang kelima adalah segi empat sama. Okey, saya akan sambung dengan soalan yang kedua, di mana saya akan menyatakan konsep geometri yang ada pada baju kurung ini. Sebelum itu, saya akan menyatakan panjang setiap sisi baju kurung yang dipilih. Untuk memudahkan proses pengiraan baju kurung ini, saya telah membuat ilustrasi seperti di atas. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang corak yang terdapat di atas permukaan baju kurung yang dipilih. Corak yang pertama adalah berbentuk semacam segitiga sama kaki dan segi empat tepat dengan ukuran tapak segitiga itu sebanyak 3.6 cm dan tinggi sebanyak 6 cm. Seterusnya bagi yang segi empat tepat adalah panjangnya sebanyak 4 cm dan lebar sebanyak 1.8 cm. Untuk mencari luas segitiga, kita perlu darab 1/2 darab tinggi dan darab tapak. So, kita masukkan nilainya. 1/2 darab 6 cm darab 3.6 cm, kita akan mendapat sebanyak 10.8 cm kuasa 2. Bagi luas segi empat tepat pula ialah hasil darab panjang dan lebar. Kita masukkan nilainya ialah panjang sebanyak 4 cm dan lebar sebanyak 1.8 cm dan kita akan mendapat 7.2 cm kuasa 2. Dan untuk luas keseluruhan bagi corak ini adalah sebanyak 10.8 cm kuasa 2 tambahkan dengan 7.2 cm kuasa 2 dan kita akan mendapat 18 cm kuasa 2. Okey, untuk pengetahuan anda semua, terdapat kira-kira 80 corak ini pada permukaan baju kurung yang dipilih. Corak ini bergabung dengan corak yang sama membentuk corak yang menarik dan cantik. Okey, yang terakhir saya akan ceritakan satu corak yang terdapat pada tengah-tengah gabungan corak yang pertama tadi. Corak ini hadir untuk menaikkan lagi seri pada baju kurung yang dipilih. Corak yang terakhir ini adalah berbentuk dua trapezoid yang sama saiz dan sama ukuran serta bentuk segi empat tepat yang sama saiz dan sama ukuran. Ilustrasinya adalah seperti di atas. Jadinya saya akan teruskan dengan pengiraan luas corak itu. Mana luas segi empat tepat adalah panjang darab lebar. Kita masukkan nilai yang telah kita ukur, iaitu sebanyak 1 cm dan 0.5 cm. Dan didarabkan, kita akan dapat 0.5 cm kuasa 2. Seterusnya adalah luas trapezoid, di mana 1/2 darab tinggi dan darab hasil tambah tapak 1 dan tapak 2. Jadinya kita masuk nilai yang telah diukur, iaitu 1/2 darab 0.7 cm darab hasil tambah 1.1 cm dan 2.2 cm. Di mana kita akan mendapat nilai sebanyak 1.155 cm kuasa 2. Jadinya kita mendapat luas keseluruhan bagi corak kedua ini, di mana kita akan tambah 0.5 cm kuasa 2 tambah 1.155 cm kuasa 2 dan kita akan dapat 1.655 cm kuasa 2. Di sini kita darabkan 2 kerana terdapat dua trapezoid yang sama saiz dan dua segi empat tepat yang sama saiz. Darab 2 kita akan dapat 3.31 cm kuasa 2. Terdapat juga kira-kira 80 buah corak kedua ini pada permukaan baju kurung yang dipilih. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan membentangkan inti seterusnya, iaitu konsep transformasi yang wujud dalam motif dan corak baju kurung. Corak geometri yang kita dapat lihat dalam kesenian baju kurung mempunyai beberapa reka bentuk hiasan yang dikenali sebagai ukiran berbentuk flora. Justru, bahagian ini akan menerangkan bagaimana konsep transformasi yang berkaitan dengan motif dan corak binaan geometri berlaku. Umum kita ketahui bahawa transformasi dalam geometri terdiri pada berbagai jenis, iaitu seperti pantulan, translasi, simetri dan juga putaran. Transformasi yang pertama yang terdapat pada baju kurung ini ialah pantulan.
Pantulan binaan geometri ialah proses memantulkan setiap titik binaan geometri terhadap garis yang telah ditetapkan. Pada rajah 2.3.1, kita dapat melihat konsep pantulan corak berlaku melalui paksi menegak. Objek berada di sebelah kanan, kemudian imej terbentuk di sebelah kiri melalui pantulan daripada paksi menegak. Manakala pada rajah 2.3.2, kita dapat melihat konsep pantulan pada motif berlaku melalui paksi melintang. Objek berada di atas, kemudian imej terbentuk di bahagian bawah melalui pantulan daripada paksi melintang. Transformasi yang kedua yang terdapat di dalam baju kurung ini ialah translasi. Translasi ialah transformasi yang berlaku apabila objek dialihkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah saiz, bentuk dan juga orientasinya. Pada rajah 2.3.3, kita dapat melihat konsep translasi pada corak berlaku melalui paksi melintang. Objek berada di paling atas, kemudian imej terbentuk di bahagian bawah objek melalui translasi daripada paksi melintang. Transformasi yang ketiga yang terdapat di dalam baju kurung ini ialah simetri. Simetri ialah objek atau imej yang mempunyai sisi yang boleh disatukan dengan sempurna apabila dipotong dua, tidak lebih dan tidak kurang. Pada rajah 2.3.4, kita dapat melihat konsep simetri berlaku pada motif melalui garis simetri. Garis simetri ini ialah garis yang membahagikan objek kepada dua bahagian yang sama. Garis simetri ini dipanggil paksi simetri. Objek berada di sebelah kanan, kemudian menghasilkan imej di sebelah kiri melalui paksi simetri. Transformasi yang keempat yang terdapat di dalam baju kurung ini ialah putaran 90 darjah lawan arah jam. Putaran ialah penjemaan isometrik yang memusingkan setiap titik rajah melalui sudut dan arah tertentu mengenai titik tetap. Pada rajah 2.3.5, kita dapat melihat konsep putaran pada motif berlaku melalui putaran 90 darjah lawan arah jam pada motif. Objek berada di atas paksi menegak, kemudian menghasilkan imej di atas paksi melintang melalui putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik asal satah koordinat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada saudara Arif Faiz. Baju kurung merupakan pakaian tradisional Melayu, akan tetapi kaum lain di Malaysia seperti kaum India dan kaum Cina boleh memakainya. Baju kurung juga sesuai digunakan untuk menghadiri majlis-majlis formal maupun tidak formal kerana baju kurung merupakan pakaian yang sopan. Selain itu, disebabkan baju kurung merupakan baju yang sering dipakai oleh masyarakat di Malaysia, ianya mempunyai berbagai saiz dan bentuk mengikut tubuh badan penggunanya. Terdapat juga bentuk geometri yang boleh didapati di baju kurung seperti segi tiga sama kaki, segi tiga empat tepat, segi empat sama dan trapezoid. Di samping itu, konsep-konsep transformasi seperti pantulan, translasi, simetri putaran dan putaran 90 darjah melawan arah jam juga wujud di dalam motif dan corak pada baju kurung. Seterusnya, luas keseluruhan baju kurung secara umumnya adalah hasil tambah luas keseluruhan bahagian atas baju kurung dan luas keseluruhan bahagian bawah baju kurung, iaitu 18,144.9 cm persegi. Berdasarkan tugasan ini, kita boleh simpulkan bahawa geometri tidak asing dalam pakaian tradisional, termasuklah baju kurung. Geometri juga memainkan peranan dalam membentuk sesebuah budaya. Contohnya, corak dan motif yang terdapat pada baju kurung merupakan hasil daripada bentuk geometri yang boleh mendatangkan maksud-maksud yang tertentu. Selain itu, kehadiran motif dan corak yang bergeometri ini membuatkan baju kurung bertambah menarik dan lebih diminati oleh masyarakat di Malaysia tanpa mengubah keaslian pakaian tradisional tersebut. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.